Jika tadi kita berbicara mengenai bagaimana anak-anak muda terlibat dalam ekonomi gig bagi menampung pendapatan mereka sewaktu fasa pandemik COVID-19, dalam fasa itu jugalah kita melihat kebangkitan wanita untuk berniaga bagi menampung kehidupan keluarga mereka, khususnya melalui media sosial. Jadi hari ini kita nak bicara bersama dengan dua tetamu saya di studio bagaimana wanita membina kerjaya menggunakan media sosial. Bersama dengan saya Puan Sharifah Jamilah Al-Mufazzal dan juga Puan Suraya Ali. Kedua-duanya merupakan perunding pemasaran digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sihat hari ini? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Tapi ialah bila saya bercerita tadi mukadimahnya, sewaktu pandemik kita boleh melihat bagaimana setiap isi rumah itu sebenarnya berada dalam keadaan yang begitu sukar kerana ada yang telah pun diberhentikan kerja, tidak boleh ke kerja contohnya, dan wanita bangkit untuk membantu rumah masing-masing untuk meneruskan kehidupan. Jadi ramai yang menggunakan platform media sosial untuk mula berniaga, tetapi persoalan kita pada kali ini dan juga pada hari inilah bagaimana sebenarnya wanita menggunakan media sosial secara betul dan juga landasan mana yang perlu digunakan supaya mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Okey. Sebab sekarang ni kalau kita lihat semenjak kita diperkenalkan dengan social media pada mulanya memang social media ni sebenarnya untuk kita kata keseronokan, untuk kita berhubung dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kan selfie setiap hari. So lebih kepada keseronokan. Tetapi sekarang ni trend ni dah lain. Ramai orang dah menggunakan platform social media ni untuk kerjaya ataupun juga bisnes. Sebab kita nampak rata-rata ramai juga wanita sekarang memilih untuk berada di rumah. Kan atas problem masalah keluarga, masalah anak-anak. Jadi sebenarnya ramai wanita sekarang ni bila mereka berada di rumah, mereka masih boleh menggunakan platform social media untuk mewar-warkan ataupun untuk berada di luar sana walaupun mereka berada di rumah. Dengan cara itu sebenarnya mereka boleh memaksimalkan social media ni untuk mendapat pendapatan, mencari something lah, walaupun tidak keluar. Betul. Gitu. Saya juga bersama dengan Puan Suraya ataupun lebih dikenali sebagai Cik Su. Cik Su, kita lihat banyak sebenarnya platform media sosial di luar sana. Kita ada TikTok, kita ada Instagram dan juga Facebook. Tapi untuk kita beri pemahaman kepada wanita di luar sana, setiap satu platform ini, siapa target marketnya? Bagaimana untuk menggunakan supaya platform ini tidak salah guna satu perkara dan juga mencapai sasarannya. Betul, Ika. Bila kita kata pasal media sosial ni, dia memang banyak platform, banyak tempat. Kalau kita kata nak join semua tu, memang kata tak buat kerja lain lah. Kan? Buat itu je lepas satu-satu kan. Tapi kan kita kembali kepada ada orang, dia pergi kepada orang kata di mana audience dia paling banyak duduk. Mungkin range umur, mungkin range jantina kan. Itu pertama. Tapi Cik Su rasakan antara yang paling kuat ialah di mana dia paling selesa. Kalau sebab orang-orang lah, tapi diri kita ni, kita selesa di mana? Ada orang dia selesa menulis. Jadi kalau dia menulis tu, dia banyak orang dekat LinkedIn, dekat Facebook, dekat blog, tu untuk penulisan. Ada orang dia tak biasa menulis, dia biasa ambil video, dia senang kan nak record video, and then dia sentiasa ada idea. So dia sesuai ke TikTok, betul dia suka lagu kan, audio, dia boleh ke TikTok, ke YouTube. Ada orang dia suka ambil gambar, so dia mungkin ke Instagram, dia suka seni, dia suka hias rumah, so ke arah-arah Instagram. So sebenarnya berbalik pada diri dia, mana dia paling selesa, buka je pegang phone tu, mana yang dia paling suka ataupun cepat untuk dia akses untuk buat. Bercakap mengenai bina kerjaya menggunakan media sosial ini, selalunya kita terarah kepada satu skop sahaja. Berniaga produk semata-mata. Kerana kalau kita melihat itulah trendnya sekarang pun. Tapi sebenarnya kalau kita nak buka lagi minda wanita di luar sana, apa lagi sebenarnya cabang pekerjaan yang ada menggunakan media sosial ni, Puan Syah? Sebenarnya banyak. Dia tidak tertakluk kepada bisnes. Ramai orang cakap, yang ini ialah platform untuk bisnes. Betul kan? Tetapi sebenarnya saya ambil contoh lah kan. Sebab saya pernah bekerja, makan gaji, dan juga sekarang ni saya bekerja sendiri. Walaupun berada di dua-dua orang kata bidang pekerjaan kan, bekerja sendiri dan juga bekerja, sebenarnya platform ni walaupun masa saya bekerja, saya menggunakan kita menggunakanlah platform social media ni untuk menonjolkan kita punya specialization. Kan? Sebab bila kita bekerja tu ada benda yang kita nak bercerita kepada audience, kepada audience ataupun nak share mengenai kerja. Sebab kalau kita nampak sekarang ni ramai
orang yang dia share mengenai kerja dia seharian supaya orang luar ni memahami yang mereka cakap dalam kerja mereka. Ya. So daripada situ sebenarnya mereka boleh mengembangkan kerjaya mereka dengan bila orang dah kenal mereka melalui social media, walaupun mereka masih bekerja tetapi itu cara nak mengembangkan kerjaya supaya orang luar di sana tahu apa yang mereka buat. Bukan saja daripada bisnes sebenarnya. Betul. Betul. Saya setuju dengan apa Puan Syah katakan tadi. Jadi kita boleh menganggap bahawa media sosial ini sebenarnya seperti virtual resume, virtual business card kita. Ya, jadi orang buka nampak hasil kerja. Jadi mungkin ada tips daripada Cik Su sendiri. Apa do and don'ts dia? Sebab kalau kita katakan itu resume, sebab kadang-kadang ialah media sosial dia kata hak kita. Jadi suka hati kita lah nak buat naik apa sekalipun. Tapi dari segi kerjanya, apa yang perlu dilakukan? Okay, mungkin kita ada do and don'ts tadi kan. Kita ambil satu lah. Kalau do ni kan Nika, dia macam ambil satu branding ataupun satu perkara yang kita boleh konsisten update setiap hari. For example, kita suka masak. Orang lain pun masak hari-hari. Tapi kita sanggup tak ambil gambar, share resepi tentang masakan tu. Kalau kita boleh commit, means kita okay, kita happy. So kita ambil lah niche itu. So untuk individu yang dia nak betul-betul fokus pada social media, mungkin as content creator kan. Okay, so tu satu. Kalau don't pula, don'ts ni kita ni manusia kan. Ada hari up and down kan. Jadi biasanya kalau ada benda yang kita marah, biasa Cik Su akan cakap jangan tulis masa marah. Tunggu marah tu reda atau when kita dah ada dapat pengajaran daripada kisah itu. You boleh tulis, tapi bila dah dapat pengajaran apa kita belajar, baru tuliskan semula sebab dia macam emosi, it's a good emotion yang baik, tapi masukkan pengajaran daripada situ. Yalah, bila tengah emosi tu bukan saja tulisan, kadang-kadang kita muat naik pula ayat-ayat kan. Sedih je ayat-ayatnya kan. Emotif. Negatif, betul. Emotikon kita kan. Betul. Saya setuju tu. Tapi saya suka apabila Cik Su menyentuh mengenai branding atau penjenamaan itu. Bagaimana sebenarnya branding atau penjenamaan ini boleh diterjemahkan melalui media sosial, Puan Syah? Okey, so branding ni bila kita kata, sebab kita sebenarnya menulis untuk orang. Kita bukan menulis untuk kita sendiri. Sebenarnya bila cakap pasal branding ni, memang semua orang, tak kisah kita ialah usahawan ataupun kita bekerja, semua orang dia ada branding dia masing-masing. Seperti berbalik pada apa yang Cik Su cakap dan juga Ika kata tadi pasal resume kan. It's about you. It's about you. So daripada situlah orang nak kenal kita. Kita suka, adakah brand kita ialah kita suka masak? Brand kita ialah kita seorang ibu yang ada beberapa orang anak di rumah, cara kita jaga, ataupun kita suka berkebun contohnya. So itu ialah branding kita. Sebab itulah apa yang kita suka dan kita sanggup buat, kita buat. Sebab itu yang kita nak orang nampak kita. Sebab untuk kita nak berbicara pada semua orang, nak memberitahu kepada semua orang agak susah. Jadi platform social media ialah satu tempat yang paling mudah untuk kita nak orang itu bercerita tentang siapakah kita. Walaupun kita bekerja tak ada masalah. Tetapi of course dia adalah macam tadi kita kata tak nak negatif. Jadi kita tak nak branding kita negatif. So kita kena orang kata apa, jangan terlampau bercerita benda negatif sebab orang akan rasa kita negatif. So lebih kepada benda-benda yang positif ataupun memberi value kepada audience kita. Betul. Bila bakal majikan tengok media sosial kita pula share benda-benda negatif. Takut nak bagi kerja. Betul. Sebab sekarang ni memang trend kan. Majikan salah satu tempat yang dia akan check pekerja ialah media sosial. Dia tak tanya benda lain, tak tengok resume Facebook apa. Betul, dia tahu hobi dia suka apa kan. Kalau bangun lambat je macam nak kerja. Dan mungkin bekerja pun cek majikan dia mungkin kat media sosial juga. Pas besar. Betul. Okey. Bercakap mengenai penjenamaan ataupun brand itu. Kalau kita melihat sekarang ni ramailah berpusu-pusu menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka ataupun diri mereka untuk mengembangkan lagi kejayaan mereka. Tapi kadang-kadang apa yang mereka muat naik itu seperti tiada yang menyaksikannya. Contoh kalau macam di TikTok, kita upload video semua berilmiah, tak FYP pun. Kalau video biasa-biasa tu, itu pula FYP. Jadi Cik Su selaku perunding pemasaran digital ni, mungkin boleh berikan tips kepada wanita di luar sana bagaimana sebenarnya untuk kita mencapai sasaran juga. Boleh kalau di TikTok tu FYP lah Cik untuk Su. naik ya. So bila kita kat media sosial atau kita kat mana-mana Kak Ika, sebenarnya ialah kita kena boleh relate dengan orang tu. Sama juga media sosial ialah something kita boleh hasilkan yang orang lain boleh relatable dengan kita. So macam mana nak
paling senang biasa Cik Su akan cakap 3 perkara lah. Okey. Pertama ialah apa yang orang hari-hari buat. Makan, orang hari-hari makan, orang hari-hari pergi jalan, orang hari-hari jaga anak, orang hari-hari bercakap dengan suami dia, isteri dia. So itu ialah contoh-contoh senario harian yang boleh kita update dekat dalam TikTok atau dalam kita punya social media yang orang tengok tu aku macam ni juga, aku macam ni. Orang hari-hari shopping, beli barang, harga telur dan lain-lain. Maksudnya orang boleh relate. Yang kedua ialah apa yang tadi yang personal branding kita tu, apa kita punya strength, kelebihan. Kalau memang kita update masak tapi kita bagi resepi, kita bagi tips, kita fokus yang nombor 2 ni, kelebihan kita lah. Masak, kita beli periuk kat mana, kan? Orang sukalah dapat manfaat. Dan yang ketiga ni ialah macam mana kita generate income. Ada orang dia suka masak tapi sebenarnya dia jual mungkin jamu. Baru dia cerita tentang produk dia ni, ataupun dia sebenarnya dia jual tudung. Walaupun dia suka masak. So dia panggil tudung dia sambil masak. So bila cerita 3 ni something yang orang boleh relatable, orang boleh relate, orang boleh kaitkan dengan diri dia. Nombor 2 ialah apa kelebihan kita, dan nombor 3 ialah apa sebenarnya kita meniaga apa sebenarnya. So dia selang-seli macam tu baru orang rasa selesa dan nak membeli daripada kita. Kalau dalam ni dipanggil soft sell, hard sell. Dia macam kena combinekan pujuk-pujuk orang dan juga tunjuk apa kita jual. Betul. Saya suka trend tu sebab daripada kita bercakap direct terus apa kita nak jual, mungkin kita boleh cerita benda-benda lain terlebih dahulu. Macam tadi Puan Cik Su kata masak tapi produk kat sebelah. Indirect selling lah di situ. Tapi bercakap mengenai adab dan juga etika ketika di media sosial, kerana apa kita lihat trend pada masa kini mungkin menggunakan platform media sosial itu lain caranya untuk mempromosikan sesuatu produk itu. Mungkin Puan Syah boleh berikan penerangan. Okey, itu back to branding juga sebenarnya. Saya tak nak kata ada apa salah ke atau apa yang orang buat tu salah ke ataupun betul. Sebenarnya back to branding. Dia back to branding bila kita kata apa platform yang mereka guna. Macam kita kata TikTok. Memang kebanyakannya orang lebih suka tengok yang hiburan lah. Kita sebut video pendek-pendek kan. Tapi kalau kita kata Facebook ataupun LinkedIn, dia lebih serius. Okey. So jadi kalau katalah, tapi contohnya bila kita bekerja, kita memang ada do and don'ts. Walaupun selepas waktu bekerja. Sebab branding kita bukan sahaja branding kita lepas bekerja, tetapi kita tertakluk kepada organisasi yang kita bekerja tu. Walaupun kita keluar, memang kita kena, orang kata apa, dia ada juga, kena ikut juga. Sebab kita bawa branding company kita. Itu image je. Ya, sebab kalau kita katakan, kalau mengikut statistik, kita dekat 90% rakyat Malaysia menggunakan social media. Kan? So, bayangkan bila apa-apa yang kita upload, benda tu sebenarnya dia memberi impact. Impact kepada kita dan juga impact kepada organisasi. Cuma bagi saya nasihatkan branding tidak semestinya perlu buat satu benda yang viral yang tidak elok lah. Sebenarnya dia boleh juga kita ke arah yang lebih positif. Kan? Okey, kita nak bertanya mengenai impaknya sebenarnya, kerana kalau benda-benda yang sebegitu orang kata publicity ni, ya memang dia akan dapat impak segera. Tapi itulah dia untuk jangka masa pendek. Untuk jangka sepanjang, bagaimana impaknya kepada kerjaya sendiri? Terutama bagi yang bekerja. Ya, betul. Bila kita cakap social media ni betul Ika, ada orang dia bekerja macam Puan Syah cakap tadi kan, so dia mungkin guna lepas waktu kerja. Ada orang untuk career dia as usahawan, maksudnya dia jual something. Ada orang untuk content creator, maksudnya diri dia tu yang ialah produk. Jadi kalau Ika tanya pasal impak dalam jangka masa panjang, dia bergantung pada apa yang dia mahukan. Contoh, ada orang dia guna social media, ramailah kot yang dia tak ukur apa-apa measurement, dia tak ada pengukuran yang dikira. Tapi kalau betul-betul untuk career, mungkin kalau macam usahawan tadi tu, dia boleh ukur daripada jualan dia. Contoh dia buat berapa video, berapa posting, hantaran, berapa jualan dia bulan ini. So dia boleh ukur untuk bulan seterusnya. Sama juga dengan content creator tadi, mungkin dia boleh ukur daripada segi, kalau dalam social media tu dia ada reach, capaian, dia ada interaction, dia ada analisis dia. So mungkin dia ukur daripada situ untuk dia plan in future. Ialah nak kata ada orang dia
nak kata dia ada planning 5 tahun, 10 tahun. Tapi social media pun baru. Macam orang tak, jangan kata 5-10 tahun. Yang esok pun kita tak tahu apa yang akan top. Sebenarnya orang, walaupun kita tak tahu apa hari esok, tapi orang still rancang ikut key measurement yang dalam social media tu. Kalau betul-betul menggunakan social media. Maksudnya analisis keseluruhan juga perlu kita lakukan. Selain daripada tadi disentuh mengenai SWOT analisis lah, strength and weakness diri kita sendiri. Tapi analisis risiko, apa yang akan kita lakukan di media sosial, bagaimana impaknya kepada masa hadapan kita. Tapi balik kepada media sosial, kerana sekarang ini yang memang terkenalnya TikTok, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Tapi kalau kita lihat secara statistiknya, untuk kejaya ni lebih banyak terarah kepada LinkedIn. Tapi bagaimana sebenarnya Puan merasakan mereka di Malaysia ni, terutamanya wanita, cekap ataupun tahu mengenai LinkedIn? Kadang kalau kita melihat tak ramai sebenarnya menggunakan LinkedIn di Malaysia ni. Betul, tak ramai, dan saya rasa peratus orang Melayu tak ramai. Lagi tepat. Saya nak sebut tak boleh, tapi saya setuju. Ya, sebab mungkin ramai orang yang merasakan LinkedIn ni dia lebih kepada menggunakan bahasa Inggeris kan. Jadi mungkin itu kekanganlah untuk kebanyakan orang kita untuk berada di LinkedIn. Tetapi sebenarnya bahasa sebenarnya dia tidak perlu dalam bahasa Inggeris. Cuma kita merasakan bila majoriti orang yang berada dalam tu berbahasa Inggeris, so jadi untuk kita nak bernetwork di dalam tu, dan kita rasa kita pun perlulah menggunakan bahasa Inggeris. Okey. So LinkedIn ni sebenarnya memang saya rasa dia bukan sahaja untuk mencari pekerjaan. Ramai orang rasa LinkedIn ni menjadi satu tempat yang kita letak sebagai resume kita untuk orang mencari kita. Okay, tetapi ia sebagai satu branding juga sebenarnya. Satu tempat untuk kita nak brandingkan diri kita, di mana kita meletakkan post-post ataupun tulisan-tulisan kita, kita share kita punya expertise. Sebenarnya LinkedIn bagi saya, bila saya melihat LinkedIn ni daripada sudut bila sudut sebagai seorang yang orang kata yang ada career, dan juga kita nak tengok orang lain, saya rasa LinkedIn memang satu tempat yang sangat-sangat berkesan jika kita pandai untuk menonjolkan kita punya kelebihan kita, apa yang kita buat. Betul. LinkedIn sekarang pun tak macam dulu. Dulu orang kata skema sikit lah. Orang pun tahu nak masuk LinkedIn. Sekarang tidak. Dia lebih menarik sebenarnya. Dan lagi sesuai untuk kita buat networking. Kadang-kadang sebenarnya kita boleh update. Sama je macam Facebook. Sebenarnya kita update apa yang kita buat, event yang kita pergi. Kan? Mungkin konten yang sama. Konten yang sama. Betul. Tapi target market berbeza. Sebab di LinkedIn kita nampak lebih golongan yang profesional berada di sana. Betul. Banyak sebenarnya kita ingin bicarakan mengenai bina kejayaan wanita menggunakan media sosial, sebab topik ini sangat menarik dan sesuai dengan apa yang berlaku dalam ekonomi sekarang ini. Tapi itu sahaja masa yang kita ada. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sharifah Jamilah Al-Mufazzal dan juga Cik Suraya Ali, kedua-duanya perunding pemasaran digital Kanun Sudi bersama dengan saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ika. Okey.